Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Niaga Awani. Kita mulakan dengan perkembangan pertama yang kami sediakan pada pagi ini. Ini adalah berkaitan dengan Sapura Energy di mana penarafan saham dan juga harga sasaran ataupun TP bagi Sapura Energy Berhad disemak turun susulan kemelut kewangan yang dihadapi syarikat minyak dan gas itu yang dilihat sukar kembali pulih. Hong Leong Investment Bank HLIB Research kini menilai saham syarikat itu dengan saranan jual berbanding pegang sebelum ini dengan TP pada 1 sen berbanding 5 sen sebelum ini. Bagi kenanga research pula, ia mengekalkan pandangan underperform terhadap Sapura Energy, sebaliknya menurunkan TP sehingga serendah 0.5 sen daripada 4 sen sebelum ini. CGS-CIMB turut menilai TP serendah 0.5 sen daripada 2.5 sen sebelum ini dengan mengekalkan penarafan sahamnya dengan saranan kurang. Dalam laporan kewangan yang diumumkan Jumaat lalu, kerugian bersih Sapura Energy bagi kewangan berakhir 31 Januari 2022 mencapai paras tertinggi setakat ini dengan 8.9 bilion ringgit berbanding kerugian bersih berjumlah 160.87 juta ringgit. Malah pendapatan juga susut 22.8% kepada 4.13 bilion ringgit daripada 5.35 bilion ringgit bagi tempoh sama tahun sebelumnya. Kumpulan itu menyifatkan tahun kewangan 2022 sebagai tempoh mencabar terutama dengan kemelut mudah tunai yang dihadapi kumpulan tidak pernah berlaku sebelum ini akibat daripada prestasi projek mencabar dan kos perkhidmatan hutang yang tidak mampan. Penganalisis HLIB Jeremy Yap berkata Sapura Energy memerlukan lebih banyak masa dan usaha untuk mengubah operasinya kembali mencatat keuntungan yang dijangka tidak akan berlaku dalam masa terdekat. Katanya kecairan operasinya masih membimbangkan berikutan kesukaran mendapatkan pembiayaan dan keupayaannya memperoleh kontrak pada masa depan disebabkan tekanan kunci kira-kiranya. Sementara itu, menurut penganalisis kenanga research Stephen Chan, kumpulan ini menghadapi masalah mudah tunai yang tidak pernah berlaku sebelum ini dengan paras hutang dan pemiutangnya tidak mampan tinggi ditambah pula dengan cabaran dalam kemudahan kredit. Sehingga kini katanya keseluruhan pinjaman kumpulan berjumlah 10.7 bilion ringgit masih dilaporkan sebagai hutang jangka pendek menurut piawaian MFRS disebabkan pelanggaran perjanjian pinjaman. Penganalisis CGS-CIMB Raymond Yap berpendapat musibah yang menimpa Sapura Energy mungkin disebabkan anggaran kos yang terlalu optimistik, harga bidaan yang agresif dalam usaha memenangi kontrak sebelum ini dan kemungkinan isu kecekapan pengurusan. Katanya kerugian bersih teras kumpulan tidak mungkin melebar jika ia tidak menamatkan kontrak ladang angin di Taiwan pada 4 Februari lalu. Setakat akhir Januari 2022, nilai projek kumpulan berjumlah 6.6 bilion ringgit manakala 28 bilion ringgit dalam proses bidaan. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sapura Energy Berhad, Datuk Muhammad Anwar Taib Jumaat lalu turut memberi amaran bahawa kumpulan itu mungkin perlu membuat keputusan yang sukar jika ia tidak dapat mencapai kompromi yang boleh dilaksanakan dengan pelanggannya selepas ia mengadakan rundingan dengan mereka mengenai kontrak-kontrak warisan untuk penyelesaian secara baik untuk memulihkan atau menghadkan kerugian. Seterusnya, RHP Research mengekalkan pandangan overweight terhadap sektor teknologi dengan pilihan saham bagi sektor itu adalah Inari Emerton Berhad dan Malaysian Pacific Industries Berhad MPI. Firma itu memberi saranan beli terhadap saham Inari Emerton dan MPI dengan harga sasaran masing-masing pada RM3.59 dan RM43.30. Penganalisisnya Lee Meng Hong berkata meskipun nilai saham akan mendahului tahun ini dan di tengah-tengah pemulihan ekonomi dan kitaran dalam persekitaran kadar yang meningkat dan inflasi berterusan tinggi, tetapi penurunan mendadak penilaian semula pertumbuhan saham teknologi kepada paras yang belum dilihat sejak 2019 adalah mengejutkan memandangkan asas sektor tersebut kekal kukuh. Ini memberi peluang yang baik kepada pelabur untuk membeli saham teknologi berkualiti disokong oleh pemangkin pertumbuhan berstruktur, kadar tukaran asing yang menggalakkan dan penilaian yang wajar. Bagaimanapun penjualan telefon pintar yang perlahan, ringgit mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat, penyelarasan inventory, permintaan gadget elektronik yang lemah dan kadar inflasi yang lebih tinggi daripada jangkaan akan mempengaruhi sektor ini. Berdasarkan statistik perdagangan semikonduktor dunia WSTS, nilai industri semikonduktor dijangka mencecah 13.5 bilion dolar, mengekalkan pertumbuhan 10.4% sehingga 2022, mencerminkan pertumbuhan tahun ketiga berturut-turut.
Pertumbuhan suku keempat 2021 yang kukuh 8.3%, suku ke suku dan 30.9% tahun ke tahun daripada 10 foundry teratas dijangka berterusan sehingga separuh pertama 2022 menerajui pertumbuhan bagi sektor semikonduktor walaupun kesesakan rantaian bekalan dan peningkatan dalam harga jualan purata ASP berkemungkinan berterusan berpotensi memanjangkan kitaran menaik itu. Meng Hong berkata konflik Rusia-Ukraine hanya memberikan impak yang terhad setakat ini memandangkan Rusia bukan merupakan pengeluar utama semikonduktor. Katanya ia hanya merangkumi kurang daripada 0.1% daripada $556 bilion pasaran chip semikonduktor global. CGS-CIMB Research menjangkakan sektor ekspor akan terus melonjak pada Mac ini dengan harga komoditi termasuk minyak sawit, gas asli cecair LNG, minyak mentah dan petroleum bertapis mencatatkan peningkatan ketara akibat krisis Rusia-Ukraine. Firma penyelidikan itu berkata produk-produk berkenaan menyumbang sebanyak 17% daripada nilai ekspor Malaysia dan disokong oleh kenaikan harga akibat peningkatan permintaan global. Komoditi kekal sebagai bintang utama dalam sektor ekspor pada Februari dengan perkembangan sektor pertanian sebanyak 38.7% dan pelombongan bertambah 30.7% mengatasi ekspor barangan perkilangan 14.2%. Pertumbuhan pesat sektor ekspor ketika ini dilihat sangat tidak stabil dan bergantung kepada pergerakan harga global komoditi di samping permintaan terhadapnya adalah tidak menentu. Firma penyelidikan itu berkata lebihan dagangan Malaysia bertambah kepada 19.8 bilion ringgit pada Februari dan ia selaras dengan pasaran namun kurang daripada unjuran sebanyak 21.6 bilion ringgit. Akibat tempoh yang singkat pada bulan itu, ekspor pada Februari menurun 7.9% dari bulan ke bulan manakala import menurun sebanyak 10.8%. Namun dari tahun ke tahun, kedua-duanya mencatatkan perkembangan lebih perlahan daripada jangkaan itu iaitu 16.8% bagi ekspor dan 18.4% bagi import. Seterusnya, M-Invest Bank Research menaikkan unjuran harga minyak mentah Brent kepada $100 hingga $110 setong bagi 2022 memandangkan ketika ini komoditi tersebut kekal melebihi $100 setong ekoran ketidaktentuan konflik Rusia-Ukraine. Firma itu juga menjangkakan harga minyak akan kekal tinggi pada tahun hadapan sekitar $90 hingga $100 setong. Anggaran itu adalah lebih tinggi berbanding prospek tenaga jangka pendek EIA yang baru-baru ini menaikkan purata unjuran kepada $105 setong bagi 2022 manakala $89 setong bagi 2023. Menurut penganalisisnya Alex Goh dalam nota kajian, harga minyak mentah akan terus meningkat ekoran kesan daripada situasi geopolitik yang tidak menentu daripada pencerobohan Rusia di Ukraine yang ketika ini berlegar pada purata $97 setong dan kekal melebihi paras $100 setong di sebalik mengalami pembetulan harga baru-baru ini. Ini kerana katanya konflik itu telah mencetuskan sekatan berperingkat, mengelak pelaburan secara sukarela oleh syarikat minyak antarabangsa, gangguan rantaian bekalan global yang substantif dan premium risiko yang tinggi untuk komoditi. Selain sekatan korporat secara sukarela ke atas Rusia, risiko kekurangan bekalan semakin meningkat dengan negara pengeksport minyak utama tidak dapat meningkatkan pengeluaran ke tahap sebelum pandemik disebabkan kekurangan pelaburan yang kronik sejak 5 tahun lalu di tengah-tengah prerogatif yang didorong peralihan tenaga berterusan oleh pelabur. Kumpulan Berjaya Corporation mengesahkan peletakan jawatan Abdul Jalil Abdul Rashid sebagai Ketua Pegawai Eksekutif kumpulan dan melantik Vivian Cheng Chi Fan dan Said Ali Syarul Hamid sebagai CEO bersama berkuat kuasa 1 April. Akibat gangguan rantaian bekalan global dan Perintah Sekatan Pergerakan di China dalam usaha membendung penularan COVID-19, Public Investment Bank mengunjurkan penurunan pendapatan Magnitech Industries Berhad antara 5 hingga 21% bagi tahun kewangan 2022 hingga 2024. Green Yield Berhad cadang ambil alih 65% kepentingan equity dalam Green Yield Rubber Holdings Malaysia Limited pada harga RM87.8 juta dalam urus niaga pihak yang berkaitan. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com.